一起低头祷告。 Bapa kami yang di surga, 我们在天上的父， biarlah pujian ini menjadi satu tekad kami ya Tuhan. 但愿这首诗歌成为我们一个的励志， Menjadi serupa denganmu, 使我们越来越像你 bukan menjadi serupa utusanmu. 而不是离弃你， Menjadi serupa dengan Kristus, 越来越像主耶稣， bukan menjadi serupa utusan Kristus. 而不是像基督所差派的。 Karena Engkaulah teladan utama bagi kami ya Tuhan. 因为你是我们首要的典范， Kami tidak tergoyahkan akan orang-orang yang mungkin serupa dengan Kristus. 我们不会因着其他像是基督的人而因此动摇我们的信心。 Biarlah ini membuat kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, 但愿我们能够在生活中越来越依靠你， menggunakan setiap kemampuan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. 而且发挥你所赐给我们的恩赐。 Dan tentunya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. 当然，这一切都是归荣耀于你。 Kami akan belajarkan firman-Mu ya Tuhan. 现在我们要学习你的话 Ya 语， Tuhan memberikan kami kuasa, 求你赐给我们 memberikan 能力， kemampuan, 而且力量， memberikan pikiran, 而且让我们的心思 memberikan 意念， hati yang kami tundukkan di hadapan-Mu. 而且在你面前有一颗降服的心。 Tolonglah kami Tuhan. 求你帮助我们的主， Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke depan ini ke dalam tangan kasih-Mu. 我们将一些传道的时间交在主你手中。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi, Bapak ini kasih oleh Tuhan. 主爱的弟兄姐妹，早安 Bagaimana kabar hari ini? 大家都好吗？ Puji Tuhan semuanya di dalam kondisi yang baik. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang sedang mengikuti secara online. 我相信大家无论是在教会里或者在线上敬拜的，都是在美好的状态之下。 Di dalam beberapa minggu terakhir ini kita sudah terus menerus diajak untuk melihat bagaimana talenta di dalam kehidupan kita. 这几个礼拜，我们不断的在那思考，在我们的生命中，上帝所赐给我们的恩赐。 Kita diajak untuk melihat bagaimana kita dipakai oleh Tuhan. 我们要看上帝怎么样使用我们。 Dan para pembicara sebelumnya mengingatkan kita 之前的讲员呢，曾经提醒我们， bahwa tidak ada orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. 就是没有一个人没有恩赐的。 Oleh sebab itu setiap orang yang hadir, yang mendengar firman Tuhan, khotbah yang sudah diberikan berminggu-minggu, 所以，如果大家已经聆听了几个礼拜的那个讲道的话， pertanyaannya adalah sudahkah Bapak Ibu menemukan talenta yang Tuhan berikan? 现在问题是，大家已经知道自己上帝所赐给你们的恩赐吗？ Pertanyaan berikutnya adalah sudahkah Bapak Ibu menggunakannya? 第二个问题是，大家已经发挥你们的恩赐吗？ Atau minimal sudahkah Bapak Ibu yang mungkin masih belum menemukan itu sudah menghubungi hamba Tuhan? 或者至少你还没有发现自己的恩赐，已经联络传道牧师。 Talenta merupakan keunikan setiap pribadi masing-masing kita. 其实我们的恩赐就是我们每个人独特之处。 Namun memang setiap ada orang-orang tertentu itu melihat bahwa orang lain lebih daripada diri kita. 当然有时候在我们中间看见好像别人比我们更优秀， Dan seringkali melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain, aku ingin melakukannya seperti itu. 而且我们看见别人有这么好的恩赐，我们想有样学样。 Termasuk adalah anak-anak STT begitu ya. 包括那个神学生， Mahasiswa STT itu akan mencoba melihat dosen siapa yang dia senangi begitu. 神学生常常会看哪一个教授是他喜爱的。 Bahkan khususnya di dalam berbicara di dalam khotbah sekalipun. 特别是想模仿他们讲道和他们那个讲道那 Di 种 kampus 示范。 kami itu terkenal bahwa si A itu mirip Pak Tong, si B itu mirip Pak Yakub di dalam khotbahnya dan yang lain-lain begitu. 在我以前的神学院，常常有人说，某位好像唐从容牧师，另外一位好像是 Mungkin kalau di STAA mungkin ada yang mirip Bu Castelia, ada yang mirip Pak Andreas Simawan atau siapa begitu ya. 或者我们也觉得在大使命神学院，好像有人某人好像那个伊布卡斯泰利亚或者其他的讲员， Atau mungkin juga di gereja ini begitu ya. 或者在这个教会， Ada hamba-hamba Tuhan yang kemudian melihat, wah
khotbahnya Musa Petrus ini luar biasa begitu ya. Saya mau ngikut Musa Petrus begitu. 可能有些人说觉得许建伟牧师讲到非常棒，我想效法他。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 做爱的弟兄姐妹， setelah kita menemukan akan talenta di dalam diri kita, 当我们发现自己所拥有的恩 yang 赐的时候 merupakan sebuah keunikan di dalam diri kita. 其实也是我们的独特之处。 Pertanyaannya adalah mau atau tidak menggunakannya. 现在问题是我们愿意去发挥吗？ Suatu hari ada sebuah pesta. 有一次有一个宴会， Nah, pesta ini adalah pesta yang dihadiri oleh orang-orang penting begitu ya. 这个宴会有很多的重要人物出现， Kemudian juga ada anak-anak muda yang juga hadir di sana. 有很多的年轻人也出席。 Tengah-tengah pesta ketika sedang makan, 在宴会的时候，在进餐的时候， pesta ini diadakan di rumah besar. 是在一个豪华的家里， Kemudian ada kolam renang di belakang rumah. 在后面有一个游泳池， Dan sebagian mereka yang mengambil makanan kemudian makan di sekeliling kolam renang. 有些人就在那个游泳池旁边进餐， Di tengah-tengah asik makan, 在他们在那里觉得非常 kemudian 享受的 tiba-tiba 时候 terdengar suara biur. 突然之间听见有一个好像水声这样， Ada orang yang jatuh ke dalam kolam. 原来有人掉进那个 Dan 游 yang 泳池， membuat panik bukan hanya sekedar jatuh, tetapi dia berteriak minta tolong bahwa dia tidak bisa berenang. 而且令人惊慌的就是他在那里大喊大叫说：“我不会游泳。” Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa di sekitar orang yang sedang makan pesta dengan pakaian yang begitu rapi melihat ada orang yang tenggelam. 大家可以想象吗？在那里，在一个宴会，全部都是盛装出席，在那里享受美餐的 Mereka 时 mulai 候， berpikir, 他们就开始想： bagaimana dengan baju yang aku kenakan, bagaimana dengan rambut yang sudah dijambul-jambulin gitu. 他们可能会想，如果我掉进去，那么我的那个盛装，还有我的打扮，我的那个发饰怎么样呢？ Beberapa saat setelah orang jatuh dalam kolam, tidak ada yang masuk. 所以他已经掉进那个游泳池，几分钟没有人去救他， Tidak ada orang yang mau masuk untuk menyelamatkan orang yang sedang hampir tenggelam itu. 没有人愿意投进那个游泳池来救他。 Lalu tiba-tiba ada suara yang kedua, biur. 突然之间又有一个声音，好像有人有 Kemudian 掉进 dengan 那个游泳 cepat 池。 orang itu menggapai orang yang mau tenggelam kemudian membawa ke pinggir. 然后他就救出那个人，然后把他放在那个 Setelah sampai di 游泳池旁 pinggir, tepuk tangan daripada orang malam hari itu meriah sekali memberikan sambutan kepada orang yang menyelamatkan temannya ini, teman yang orang lain yang hampir 所 tenggelam. 以 itu. 大家就在那里鼓掌欢呼，因为这个人已经救了， Nah 被救。 kemudian seorang pemuda yang tadi nyebur itu 那个 setelah 年轻人就 naik 是 ke atas 救了被溺的人，然后就上来 diberi salam satu dengan yang lain. Orang yang lain menyalami dia. 所有人都跟他握手， Kemudian ada orang yang kemudian salaman bertanya sama dia, 然后就有人在握手的时候问他 ngomong sama dia, 问他， kamu hebat sekali. 哇，你真的好棒啊！ Orang lain tidak mau terjun menyelamatkan dia, kamu anak pemuda mau kemudian basa-basa nyebur nyelamatin dia. 其他人都不愿意投进去要救那个人，但是你愿意这样湿透身来救他。 Kemudian anak muda ini sedikit dengan muka yang sedikit jengkel gitu Bapak Ibu. 这个年轻人好像有点气恼， Dia balik bertanya, 他就反问了 siapa tadi yang mendorong saya? 到底刚才是谁把我推进去的？ Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. 弟兄姐妹， Anak muda ini bisa berenang, 其实这个年轻人会 tapi 游 dia 水， tidak dengan kesadaran diri untuk menyelamatkan orang lain. 他不是自愿的去救人 Dan。terkadang kita menemukan ada kemampuan di dalam diri kita, 很多时候我们发现自己有这个恩赐， dan kita tidak mau dengan sadar menggunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. 但是我们不愿意去使用去发挥它。 Sampai suatu saat ada orang tertentu dalam tanda kutip menyeburkan kita, mendorong kita untuk memakai kemampuan itu. 直到有一次，有人就是用引号推我们进去，让我们要去使用我们的恩赐。今天 Pertanyaannya adalah, 问题是 Anda ingin diceburkan atau Anda ingin menyeburkan sendiri? 你愿意自己投入那个游泳池，还是有别人推你进 Ketika 去 kita 吗？ menyadari bahwa ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, 如果我们发现上帝已经给我们 apakah 恩 kita 赐， menunggu bahwa Tuhan harus mendorong dan memaksa kita untuk melayani? 难道要上帝在那里推逼我们
强迫我们再去使用吗？ Atau sampai Tuhan memaksa kita dengan sebuah keadaan, dengan sebuah dorongan dari orang lain untuk kita melayani. 还是上帝真的用形式方面来强迫我们，或者有别人强迫我们要去发挥我们的恩 Hari ini 赐？ kita akan belajar bersama-sama dari seorang yang namanya Barnabas. 今天我们要从一个人物叫做巴拿巴来学习， Talenta yang menjadi identitas. 就是活出合乎身份的恩赐。 Mari kita perhatikan di dalam kisah para rasul. 好，那我们首先看《使徒行传》，《 Kisah para rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai 37. 使徒行传》第4章36到37节。 Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 有一个利未人生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。巴拿巴翻出来就是劝慰子。他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， kalau kita memperhatikan pasal yang keempat ayat 36 sampai 37, 如果我们留意这2节经文的话， ada hal yang unik yang terjadi di sana. 在那里我们发现有一个独特的事情。 Kenapa Lukas yang menulis surat atau kisah para rasul ini 为什么路加写这个《使徒行传》这位作者， melanjutkan pasal 4 dengan pasal 5, yaitu kisah tentang yang kemudian kita tadi barusan baca dengan kisah daripada Ananias dan Safira. 为什么他在第4、第5节、第4、 Kita 第 pasti 5章 kemudian langsung klik Ananias dan Safira. 第4、第5章中间就夹着这2节经文呢？因为第5章是讲到亚拿尼亚怎么样欺骗、气哄那个圣灵， Adalah orang yang melakukan hal yang sama, menjual miliknya kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. 就是亚拿尼亚也是卖了田产，然后把它奉献给上帝。 Tetapi cerita ini akan menjadi kebalikannya ketika kita melihat bagaimana niat daripada Ananias dan Safira berbeda dengan Barnabas atau Yusuf ini. 但是从中我们发现，亚拿尼亚和这个他的妻子撒菲拉和巴拿巴的举动是还有目标是完全2样。 Ketika Barnabas menjual ladangnya, kemudian membawa uangnya, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. 我们看见巴拿巴卖了田产，就把所有的价银就放在使徒的脚前。 Tetapi ayat berikutnya di dalam pasal yang kelima itu kemudian ada kisah Ananias Safira yang melakukan hal yang sama, tetapi dia kemudian dengan setengah hati dan tidak mau dengan tulus jujur di hadapan Tuhan. 但是接下来第5章呢，就是说这个亚拿尼亚虽然买了田产，但是他不是全心全意要奉献，而把一些私自留下来。 Dengan kisah ini 借着这个记载， mungkin membuat kita berpikir, 就让我们思想： kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, 如果上帝赐予我们了 dalam hal ini talenta dan kemampuan kita, 就是我们的恩赐，我们的才干， beranikah kita bertindak seperti Ananias dan Safira? 我们敢好像这个亚拿尼亚和撒菲拉所做的吗？ Menahan sebagian dan tidak memberikannya kepada Tuhan. 就是保留一部分，不是完全奉献给上帝。 Hai Bapak Ibu yang sudah diberikan suara yang bagus. 主爱的弟兄姐妹，上帝已经赐给你美好的那个声音， Hai Bapak Ibu yang diberikan senyuman yang indah. 或者有那个甜美的微笑， Kenapa tidak memakainya untuk Tuhan? 为什么不使用它？ Dengan suara yang bagus kita bisa memuji Tuhan. 我们可以用我们甜美的声音 Dengan 来去 senyuman yang indah 称 kita 颂 bisa 上帝， berdiri di depan dan menyambut orang. 而且我们也可能以微笑来迎接会友们。 Kalau Tuhan sudah memberikan itu, mengapa kita menahan sebagian dan tidak memberikannya untuk Tuhan? 为什么上帝赐给我们这一切，我们保留一部分而不尽力的全力以赴呢？ Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， kisah tentang Barnabas ini 关于巴拿巴这个故事， perlu kita ketahui 我们需要知道， pada saat ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, 当主耶稣已经升天之后， kemudian murid-murid melanjutkan memberitakan Injil, 那么那些使徒门徒们继续传道。 kita tahu ada masa yang tidak mudah bagi orang Kristen atau orang yang mengikut Tuhan Yesus. 我们知道那时候跟随主的人的经历是不好受， Ada penderitaan, ada penganiayaan kepada mereka. 有逼迫，有苦难。 Dan kita mengenal ada martir yang pertama, ada Stefanus. 我们知道第一个寻道者就是司提反， Kemudian kita juga mengenal seorang yang namanya Yakobus
然后我们也知道有使徒那个雅各， Bahkan Paulus pun sempat dilempari batu, Bapak Ibu. 甚至保罗也曾经被人用石头打。 Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 做爱的弟兄姐 di 妹， dalam masa-masa penganiayaan seperti ini, 在这种大逼迫的时候， ada seorang yang bernama Barnabas ini. 就有一个叫做巴拿巴的 Kemudian 人， dia mau memberikan apa yang bisa dia berikan. 他愿意摆上他所可以摆上的， Dia memberikan ladangnya, 他把自己的田产 waktunya. 献上他的 Kemudian 时 dia menjadi 间， pekabar Injil Tuhan. 甚至他也传上帝的道， Dia mengabdikan dirinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. 他奉献自己来传讲真道。 Jemaat di Antioquia 在安提亚， mengalami penganiayaan. 他们经历那个大逼迫。 Jemaat di Antioquia ini adalah jemaat yang dulunya diberitakan Injil oleh Stefanus. 其实安提亚的信徒是以前司提反向他们传讲， Ketika mengalami penganiayaan saat itu, 当他们面临那个逼迫的时候， Barnabas ini kemudian diutus untuk pergi ke sana. 所以巴拿巴被差遣要去哪里？ Nah, ketika kemudian seorang Barnabas yang kalau kita lihat di sini diartikan sebagai anak penghiburan, begitu. 巴拿巴在这里就是翻出来，他其实就是一个安慰之子 Tentunya bukan tanpa maksud. 当然不是毫无意义的。 Di sana biarlah Barnabas hadir di tengah-tengah jemaat yang sedang mengalami penganiayaan. 那时候巴拿巴在一些被逼迫的信徒中出现， Tidak sekedar mengajarkan mengenai kebenaran firman Tuhan, 不只是在那里教导上帝的真理， tapi biarlah melalui Barnabas ini ada penghiburan demi penghiburan dari Tuhan yang diberitakan. 但是借着这个巴拿巴，那些信徒们得到从上帝而来的安慰。 Dan menarik sekali ketika Barnabas ini sampai di Antioquia, 更有趣的是，当这个巴拿巴抵达那个安提亚的时候， bahwa dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. 然后在使徒行传第4章23、24， Dikatakan bahwa setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu banyak orang ia dibawa kepada Tuhan. 圣经这么说，他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人立定心志，恒久靠主。巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心，而且是有许多人归服了主。 Kita melihat seorang Barnabas ketika sudah sampai di Antioquia untuk menguatkan jemaat yang ada di sana. 我们看见巴拿巴到那个安提亚，在那里坚定信徒们的信心。 Kehadiran Barnabas membawa sukacita. 他来了，就带给他们那个喜乐。 Di sana dikatakan bahwa bersukacitalah ia. 那时候说他们欢喜快乐。 Perhatikan, jemaat yang didatangi adalah jemaat yang sedang dianiaya. 其实那些信徒他们正在受逼迫。 Tetapi Barnabas datang ke sana bukan malah dengan ketakutan dan kesedihan. 巴拿巴来那边不是让他们感到惧怕或者忧虑， Tetapi di tengah-tengah jemaat yang dianiaya ini, dia datang dengan sukacita karena ada anugerah Allah. 因为借着圣灵的充满，所以他来到那些信徒面前，他是蛮有信心的。 Jadi seorang Barnabas adalah seorang yang membawa sukacita. 所以因为巴拿巴他是带来喜乐的人。 Dan tidak hanya itu, dikatakan di ayat itu bahwa dengan hadirnya Barnabas di Antioquia, dia dengan membawa orang dengan kesungguhan hati untuk setia kepada Tuhan. 而且他帮助他们，让他们能够忠心于主。 Jadi seorang Barnabas adalah seorang yang membawa orang lain yang kehadiran daripada Barnabas meneguhkan orang untuk setia kepada Tuhan. 所以巴拿巴的出现，让那些信徒们坚定他们的信心，来忠心跟随主。 Jadi tidaklah salah bahwa seorang Barnabas adalah seorang pembawa penghiburan. 所以巴拿巴其实是安慰之子。 Bagaimana dengan kita? 那么我们又如何呢？ Apakah kehadiran kita membawa sukacita? Apakah kehadiran kita membawa kepada kesetiaan kepada Tuhan? 我们的出现是否会令人感到欢喜快乐？我们的出现是否坚定别人的信心呢？ Atau sebaliknya ketika orang melihat kehadiran kita, 或者反过来，当别人看见我们的时候， ada melihat ketakutan, 反而他们是惧怕， merasakan ketakutan, 他们在那非常恐惧， merasakan ketidakdamaian, 心中没有平安， merasakan ketidaksukacitaan dalam diri kita. 而且心中完全没有喜乐。 Mana yang kita bawa?
我们带来的是什么呢？ Mana diri kita? 我们的身份是什么呢？ Membawa sukacita? 是带来喜乐吗？ Membawa orang untuk tetap setia kepada Tuhan? 是让人仍然忠心跟随主吗？ Atau sebaliknya? 或者是反过来， Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 做爱的弟兄姐妹 Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, 已经认识主的 sebagai 人， seorang yang sudah merasakan berkat Tuhan, 我们已经感受到上帝的恩典， sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh 已 Tuhan, 经被神拯救的人， marilah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. 让我们能够彼此互相的那个鼓励。 Perhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. 请大家留意帖撒罗尼迦前书第5章11节。 Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 所以你们该彼此劝会，互相建立，正如你们素常所行的。 Janganlah kehadiran kita membuat orang lain malah down, malah drop, kemudian malah membuat orang lain itu cemas. 不要令我们的出现反而令人感到沮丧，心灰意冷。 Marilah dengan kehadiran kita membuat orang lain merasa terhibur, 但是我们的出现会让人能够得到安慰， merasa dikuatkan. 而且被建造， Karena ada Tuhan yang menyertai. 因为有上帝与我们同在。 Marilah kita seperti Barnabas yang menjadi orang yang membawa sukacita, 让我们好像这个巴拿巴这样带来喜乐， yang menjadi penghiburan bagi orang 而 lain. 且能够带给别人安慰。 Apakah kita hadir untuk boleh menguatkan orang? 所以，当我们出现的时候，我们是否能够建立其他人呢？ Atau kehadiran kita malah menjatuhkan orang? 或者反而我们的出现令别人跌倒呢？ Selanjutnya kita belajar mengenai seorang Barnabas. 好，接下来我们继续认识这位巴拿巴。 Barnabas ini rekan sepelayanan daripada Paulus. 其实巴拿巴就是使徒保罗的同工。 Ada catatan yang kemudian mencatat bahwa Barnabas ini adalah rekan Paulus belajar pada guru Gamaliel. 有人说他们曾经也是那个加玛列的那个学生。 Sehingga mereka adalah dua orang yang kemudian melayani dengan luar biasa. 所以他们2个人大大的被上帝使用去服侍。 Nah, ada satu peristiwa ketika seorang Paulus yang datang begitu ya di Yerusalem. 有一个事情发生，就是当使徒保罗出来到耶路撒冷， Kemudian bercakap-cakap dengan murid-muridnya. 然后跟那些门徒一起交流。 Paulus yang pada saat itu masih bernama Saulus, 那时候保罗还是叫扫罗， kita kenal adalah seorang teroris. 我们知道他是一个恐怖分子。 Dia diutus untuk apa? 那时候他被差派做什么？ Menganiaya pengikut Kristus. 就是要逼迫那些耶稣的跟随者。 Seorang Saulus adalah seorang yang mengejar-kejar pengikut Kristus. 所以当时的扫罗不断的要追 Menangkap 杀 mereka, memenjarakan mereka. 那些基督徒，把他们下到监牢里。 Bayangkan seorang pengikut Kristus kemudian menemui seorang teroris seperti itu. 想想看，一个基督的门徒遇见这个恐怖分子会怎样？ Apa yang Bapak Ibu rasakan seandainya ada kemudian teroris terkenal datang ke sini? 比如说有一个很出名的恐怖分子突然出现在我们面前，你会怎么样？ Kita mau menerima pengajarannya? 我们愿意接受他的教导吗？ Kita mau mendengarnya? 我们愿意去聆听吗？ Jangankan mendengarnya, datang kemudian duduk di sebelahnya aja takut, betul ya? 不要说聆听，要来这边坐在他旁边就已经非常的胆怯。 Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Barnabas ketika Saulus datang ke Yerusalem, kemudian orang-orang pada takut saat itu. 所以当保罗来到耶路撒冷，所有人都害怕的时候，巴拿巴是怎样对待他呢？ Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai 27 dikatakan, ketika Saulus tiba di Yerusalem, ia berusaha untuk bercakap-cakap dengan murid-murid. Tetapi apa? Tetapi mereka semua takut kepadanya dan tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid. Tetapi Barnabas mengambil dia, membawa dia kepada rasul-rasul. 我们看26、27节是这么说的：扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒，唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么样看见主，主怎么样向他说话，他在大马士怎么样奉耶稣的名传道，放胆传道，都诉说出来。 Seringkali
atau mungkin sebagian daripada kita, atau mungkin orang-orang di luar sana, atau orang-orang pada umumnya seringkali menghakimi orang, menilai orang dari masa lalunya. 我们很多人或者大部分的人都会因着某个人以前过往的那个经历而来去定断他，去论断他。 Kita sangat sulit menerima orang dengan masa lalunya. 我们很难接受一个人有他的过去， Bahkan sering membawa masa lalu orang-orang tertentu untuk menilai itu, untuk menjatuhkan orang itu, untuk menghambat pertumbuhannya, untuk menghambat pertobatannya sekalipun. 甚至很多时候我们用他以前黑暗的过去来令他跌倒，我们来论断他，使他半跌。 Kalau kita membayangkan seorang Saulus yang kemudian pada masa lalunya adalah orang yang mengejar-ngejar orang Kristen, kemudian ingin memenjarakan, kemudian adalah orang yang sangat-sangat ditakuti saat itu. 当我们知道使徒那个扫罗以前是怎么样追杀那些基督徒，把他们放在监牢里，想想看，大家是对他是这么的恐惧。 Dan seandainya tidak ada Barnabas yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini, mungkin Saulus terus-menerus akan ditolak. 如果不是有巴拿巴的出现，好像我们刚才读的第9章，我们相信保罗可能会被别人所拒绝。 Tetapi Barnabas tidak terjebak kepada masa lalu seorang Saulus. 但是巴拿巴没有追问，没有去看保罗使徒那个扫罗以前的过去。 Ayat yang pertama tadi kita baca, seorang Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. 刚才我们读到那个巴拿巴是被圣灵充满的， Bukan sekedar bahwa Barnabas melihat perawakan daripada Saulus. 所以巴拿巴不是看那个保罗的外形而已， Bukan sekedar Barnabas melihat akan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang Saulus. 他也没有去看那个扫罗他的学问是多么的 Tetapi 高 dengan 深。 ayat yang tadi kita baca, kita disuguhkan bahwa Barnabas tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan mau menerima masa lalu daripada seorang Saulus. 但是我们看见这个巴拿巴是被圣灵所引导，所以他愿意去接纳这个 Bapak Ibu 扫 dikasih oleh 罗。 Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， Barnabas menundukkan akan keakuannya 这个巴拿巴他愿意降服 dan dia mempersilahkan pimpinan Roh Kudus mengendalikan dirinya. 他就让圣灵来驾驭他。 Kalau di situ dikatakan murid-murid artinya orang banyak 在这里讲到是使徒，就是说很多人 dan mereka merasakan ketakutan, 他们在那里恐慌， tetapi di sisi lain ada satu orang yang namanya Barnabas 但是另一方面又有一个人叫做巴拿 yang 巴， dipenuhi dengan Roh 被 Kudus. 圣灵充满的人， Dia bisa berbeda dengan orang banyak ini. 他可以与别人的那种态度是有所分别。 Seberapa kita mau dipimpin dengan pimpinan Roh Kudus 我们愿意吗？被圣灵所引导， dan teguh di dalam pimpinan Roh Kudus, 而且坚定在他的领导之下。 meskipun terkadang itu bisa berbeda dengan banyak orang. 虽然有时候那个举动可能有别于其他人， Namun jangan disalahartikan 但是我们不 bahwa 要 kalau 误解 pimpinan Roh Kudus pasti berbeda dengan banyak orang. 就是圣灵的引导可能与其他人的不一样。 Ketika Barnabas mengambil inisiatif mengambil Paulus atau Saulus saat itu kemudian membawa kepada rasul-rasul. 所以当巴拿巴才去举动把这个扫罗带到那个使徒面前， Apa yang dilakukan oleh Barnabas? 巴拿巴做什么呢？ Dia menceritakan siapa Saulus. 他就解释，就在讲述 Kemudian 那个扫罗 menceritakan 是谁。 bagaimana Saulus ini bertobat di dalam perjalanannya ke Damsik berjumpa dengan Yesus. 然后他在大马士路上怎样悔改归向主。 Dengan seorang mediator Barnabas ini, kemudian para rasul mau menerima Saulus. 就借着这个中介人巴拿巴，所以所有的使徒就愿意接纳这个扫罗。 Dan untuk memastikan hal itu, untuk kemudian supaya jemaat tahu akan hal itu, maka Saulus digantilah menjadi Paulus. 所以让所有的信徒都确定知道他的现在的情况，就把名字从扫罗改为保罗。 Seorang Barnabas adalah seorang yang mampu melihat potensi di dalam diri orang lain. 所以巴拿巴他有个潜能，能够看见，他有个洞见，能够看见别人的潜能。 Bahkan ketika orang-orang lain ini meragukannya. 甚至于当别人怀疑， Seorang Barnabas
adalah orang yang mau memberikan kesempatan yang kedua meskipun orang-orang lain ini melihat masa lalu seorang Saulus. 巴拿巴在众人怀疑某人的时候，仍然愿意赐给那个人第二次机会。 Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas 巴拿巴所做的， itu mengubah hidup Paulus sehingga dia dimungkinkan untuk menjadi salah satu rasul yang berpengaruh. 所以就能够转变那个扫罗，然后成为一个非常出色的使徒之一。 Bayangkan kalau seandainya Barnabas tidak memediasi dengan para rasul. 想想看，如果那个巴拿巴没有介入的话， Bayangkan kalau seorang Barnabas tidak memberikan kesempatan kedua bagi Saulus. 如果巴拿巴不给这个保罗第二次机会， Tidak ada pintu masuk ke sana. 那么保罗的门就无法进入那个 Hari 使徒 ini.。今天， Apakah kita adalah orang-orang yang sulit sekali untuk menerima masa lalu orang lain? 我们是否很难接受一个人的过去呢？ Dan sulit memberikan kesempatan yang kedua buat orang lain. 而且很难给别人第二个机会呢？ Dan lebih mudah mengikuti apa kata orang. 或者我们是人云我云呢？ Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. 在加来太书第6章第10节， Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. 在加拉太书第6章第10节这么说的，所以有了机会就当向众人行善，向信徒一家的人更当怎样？ Perhatikan, selama masih ada kesempatan. 请大家留意，所以有了机会。 Kalau Bapak Ibu hadir di dalam kesempatan kemarin, saya menceritakan mengenai Paulus dan kerikil. 昨天我是有讲到关于这个保罗和那个小狮子。 Ketika Paulus 3 tahun ada di Efesus, 当保罗3年之久在以弗所， dia menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan. 他借着那个机会来传讲上帝的道。 Kemarin adalah satu kesempatan untuk bersama dengan Musa Petrus, dan hari ini adalah minggu terakhir beliau menjadi gembala di tempat ini. 昨天我有幸跟许建伟牧师同工，今天是许建伟牧师在本堂最后一个主日侍奉。 Kita melihat di dalam kurang lebih 6 tahun, hambanya sudah memberikan atau memakai kesempatan yang Tuhan berikan. 我们就看许牧师在6年之久已经竭尽全力，就是用好好的发挥上帝给他的机会。 Ketika Tuhan mengutus ke tempat yang lain, beliau akan menggunakan kesempatan yang sama. 当上帝差遣他去另外一个工厂，上帝也会大大使用他，他也会尽全力。 Pindah ladang pelayanan bukan hanya untuk Paulus. 所以搬工厂不只是保罗的事， Pindah ladang pelayanan bukan hanya untuk Musa Petrus. 也不只是许建伟牧师要转去 Maka di 另 dalam 外 hal 一个 ini 工厂。 saya juga berpikir yang sama. 在这方面我也有同样想法。 Suatu hari nanti, 当有一 saya 天 pun tidak bersama-sama dengan Bapak Ibu. 如果我不在这里服侍大家， Karena di masa-masa sebelumnya juga saya di tempat yang lain dan saya harus meninggalkan tempat, kemudian bergabung di tempat ini. Mungkin suatu saat juga saya harus mengikuti suara Tuhan untuk ke tempat yang lain. 因为以前我也曾经在其他的地方服侍，然后转来这里，可能 Masalah utamanya adalah ketika ada kesempatan, pakailah itu sebaik-baiknya. 要点就是当我们有那个机会的时候，就好好把握那个机 Ketika 会。 masih ada kesempatan, Cenderung- marilah kita berbuat baik. 趁着还有机会，就当向众人行善。 Apa yang dikasih oleh Tuhan, 主爱的弟兄姐妹， biarlah kesempatan yang diberikan kepada kita ini. 但愿上帝所赐给我们的机会， Pakailah untuk memakai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. 让我们好好的发挥上帝所给我们的恩赐。 Kesempatan tidak datang kedua kali. 机会可能不会第二次再来。 Ketika kita harus meninggalkan suatu tempat, bahkan meninggalkan dunia ini, 当我们要离开这个地方或者离开这个世界， kita sudah tidak bisa menggunakan kesempatan lagi. 我们已经没有机会了。 Ada seorang pemuda yang diberkati oleh Tuhan. 一位被上帝祝福的年轻人，
Dia memiliki sebuah perusahaan, 他有一个企业， kemudian dia terus berkarya di sana, 然后他在那里好好的做， sampai akhirnya dia sudah separuh baya. 最后他已经Waktu 年迈。 yang dia miliki dia pakai untuk memikirkan pekerjaan, 他说剩下的时间，他不断的在想关于他这个生意 karirnya 他的事业， dan dia tidak pernah mengingat Tuhan di dalam pelayanan. 在他的服事上，他从未记得上帝 Sampai suatu hari 直到有一天， dokter memvonis dia 医生诊断他 ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 就是得到重病是无法医治的， Dengan kondisi tersebut kemudian droplah kesehatannya. 所以他的身体开始越来越虚弱。 Kemudian dia mulai mengingat-ingat pengalaman masa kecilnya. 他就回想他小时候的那些时光， Ada pengalaman bersama dengan Tuhan di sekolah minggu. 就是与上帝在主日学的时候， Kemudian dia mulai mengingat-ingat ada Tuhan yang menolong dia. 他也记得上帝曾经帮助他。 Kalau dokter sudah memvonis dia tidak bisa disembuhkan. 如果医生说他不能够被医治， Bahkan usia dia tidak akan lama lagi. 而且他剩下的时日不多， Oleh sebab itu kemudian dia datang kepada Tuhan. 所以他来到上帝面前。 Kemudian dia bilang, aku mau menggunakan sisa waktuku. 他说：“我要使用剩下的时间。” Kemudian dia melakukan satu hal, yaitu dia seringkali membesukin orang yang sakit di rumah sakit. 那么他做什么呢？就是常常去探访医院里的病人， Khususnya adalah orang-orang yang tidak diperhatikan keluarganya. 特别是没有人去关心的。 Dia membagikan bunga mawar yang segar kepada orang yang dia besuk. 那么他会送他们那些玫瑰花， Sampai suatu saat ketika dia berjumpa dengan seorang nenek. 直到有一天，他遇见一位老太太， Dia terbaring, nenek itu. 那位老太太躺在病床上， Si pemuda ini datang dengan kursi roda. 这个年轻人是 Karena kondisinya makin drop. 坐着轮椅来 Dia 的， mengunjungi nenek itu. 他去探访这位老太太， Nenek ini tidak ada orang yang besuk. 没有人探访这位 Dia 老 nggak 奶 punya 奶， keluarga. 没有家人。 Hari itu pemuda ini yang sudah setengah baya ini membawa mawar yang segar. Dia berikan kepada nenek. 这个50多岁的人就把这个鲜花送给这位老奶奶。 Nenek ini sangat senang sekali. 奶奶看见非常高兴， Sangat senang. 非常兴奋。 Sampai akhirnya suatu saat bahwa nenek ini meninggal. 最后，这位奶奶去世了， Karena dia juga menderita penyakit yang memang usianya tidak lama. 而且因为她是得了重病。 Singkat cerita, pemuda setengah baya ini kemudian sampai akhirnya memang tidak berumur panjang. 所以最后这个50多岁的人，最后他就没有， Akhirnya dia meninggal. 最后去世了。 Dari cerita ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 从这个故事，弟兄姐妹， seorang pemuda 一位本来年轻的 yang 人， diberkati oleh Tuhan 蒙上帝祝福 dan，dia datang kepada Tuhan. 他来到上帝面前， Dia mengatakan, 他说 aku akan menggunakan sisa waktuku untukmu Tuhan. 我会使用我剩余的时间来服侍你。 Apakah kita harus menggunakan kalimat yang sama kepada Tuhan? 难道我们对上帝也是用同样的这句话吗？ Ketika kita tahu sudah tidak berdaya, 当我们觉得自己已经无能为 baru 力 kita 的时候， datang sama Tuhan dan mengatakan, aku mau menggunakan sisa waktuku untuk Tuhan. 然后我们才愿意来到上帝面前说：“我会使用剩下的时间来服侍你。 Mari kita bangkit berdiri. ”请大家站立。 Ada kalanya di antara kami ya Tuhan, 很多时候在我们中间呢，主 menganggap kehidupan ini ada di genggaman kami. 觉得我们掌握着我们的生命， Kami bisa mengendalikan sepenuhnya. 我们能够完全的去控制。 Dan kami menganggap kami adalah penguasa. 我们觉得我们是统治者，
Kami lupa bahwa kami ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. 我们忘记我们是被上帝所拯救的人， Kami ini adalah milik Tuhan. 我们是属于你的主。 Tidak hanya Tuhan menyelamatkan kami, 你不只拯救我们， tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kami. 你也赐给我们天分， Dan juga Tuhan memberikan kesempatan. 而且你也赐给我们机会。 Kalau seorang pemuda paruh baya tadi memberikan sisa waktunya untuk Tuhan. 如果刚才那个中年人他把剩下的时间献给主， Kami pagi hari ini ya Tuhan, 我们今天早上的主 ingin memberikan hidup kami ini 愿意将我们的一生 kepada Tuhan. 献给你， Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 献上最好的给你。 Seandainya bunga, 如果花朵， kami ingin memberikan bunga yang segar untuk Tuhan. 我们愿意将鲜花给你， Bukan bunga yang layu. 而不是已经 Bukan bunga yang sisa. 不是已经那个掉落的花朵。 Tuhan tolonglah kami. 主啊，求你帮助我们。 Kalau kami belajar dari Barnabas, 如果我们从巴拿 dengan 巴学习 talentanya, dengan kemampuannya, dia membentuk identitas dirinya. 他能够活出合乎他身 Dia 份 adalah 的， pembawa sukacita, dia adalah penghibur. 他是安慰之子， Dia adalah orang yang mau memberikan kesempatan yang kedua, melihat potensi orang lain. 他愿意赐给人第二次机会，而且看到别人的潜能。 Maka hari ini kami mau belajar ya 所 Tuhan. 以今天早上我们愿意学 Di 习， dalam Tuhan, 在主里面， kami ingin memberikan yang terbaik 我们愿意摆上最好 melalui 的， kemampuan yang Tuhan sudah berikan. 借着你所赐给我 Kalau 们的 sudah 才干。 berminggu-minggu kami mendengar akan talenta. 这一个星期我们已经听见关于恩 Namun 赐的 hari 事。 ini kami mau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. 今天我们愿意决志， Kami tidak mau memberikan sisa untuk Tuhan. 我们不要把剩下的再献给主， Kami mau memberi kehidupan yang segar di hadapan Tuhan. 我们要献上最好的给你， Karena Engkaulah pemilik kami. 因为我们是属于你的， Engkaulah Tuhan kami. 你是我们的主。 Terima kasih ya Tuhan. 感谢你主， Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. 但愿主赐福我们每一位 Setiap jemaatmu. 每一个信徒 Untuk，menggunakan 而且来 kemampuan 好好的发 yang 挥 Tuhan sudah berikan. 你所赐给我们的恩 Dan 赐。 itu semua 这一切 untuk kemuliaan nama Tuhan. 都是为了荣耀你的名。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的圣名，我们这样祈求。 Amin 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk 弟 kembali. 兄姐妹，请坐。